Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi secara dalam talian untuk meneruskan kursus Bahasa Arab ELA 4322 bagi pelajar Kolej Vocational, pelajar diploma semester 4. Jadi untuk meneruskan pengajaran pada kali ini, insya-Allah kita akan membincangkan tentang konsrat yang terakhir sekali di dalam Bahasa Arab Kolej Vocational, iaitu konsrat perbualan. Jadi meneruskan kuliah kita sebelum ni, iaitu bagaimana untuk membina soalan menggunakan perkataan-perkataan kata tanya, istikhdam al-kalimat adawat al-istifham. Kemudian kita bina soalan-soalan berdasarkan suasana ataupun tempat. Jadi pada kali ini kita akan berbual kawin al-hiwar bil mawdu', yakni kita akan melakukan perbualan yang bertema ataupun yang bertajuk. Jadi saya pecahkan kuliah perbualan ini kepada dua. Jadi ini adalah sesi yang pertama. Jadi untuk sesi yang pertama ini, kita akan membincangkan bagaimana untuk menentukan tajuk, bagaimana untuk menentukan perkataan-perkataan muta'alliqun 'anil mawdu', yang berkaitan tentang mawdu', dan kemudian bagaimana kita nak membina perbualan yang cantik, perbualan yang sesuai al-munasibah bil mawdu', maknanya yang bersesuaian dengan tajuk. Jadi kalau kita recall balik daripada mula konsep perbualan ni, kita mulakan dengan muqaddimah al-hiwar ataupun bidayatul hiwar. Kita mulakan perbualan ni selalunya dengan kita panggil istilah berbasi-basi. Contoh dia, Assalamualaikum, dan kemudian akan dijawab Waalaikumsalam. Kaifa haluka ataupun kaifa haluki, kita bertanya khabar, maka orang tu menjawab Alhamdulillah ana bi khair. Kemudian kalau waktu pagi kita mulakan perbualan tersebut, kita akan katakan sabahal khair, maka dijawab sabahan nur, selamat pagi. Dan kalau kita berbicara tu waktu petang, maka kita akan mengatakan masa'al khair, jawabnya masa'an nur. Begitulah seterusnya. Jadi itu adalah kita nak memulakan perbicaraan. Jadi kalau contoh kita gunakan bidayatul hiwar tadi ataupun muqaddimah al-hiwar tadi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dapat satu baris. Kaifa halukum, kaifa haluka, kaifa haluki, Alhamdulillah, dapat dua baris. Kemudian kita selamat pagi, dapat tiga baris. Kemudian kita masuk yang bertema ni, contohnya berkenaan tajuk sekolah ke, tajuk kelas ke, kita dapat dalam tiga baris. Kemudian kita tutup perbualan tersebut dengan ilal liqa' ma'assalamah, syukran jazilan, afwan, jawabnya. Jadi maknanya itu kita nak membina satu perbualan yang mudah. Itu ada rangka yang saya cuba bawakan kepada kamu untuk memudahkan kamu membina perbualan. Okey, jadi di sini saya ada slide untuk kamu. Okey.
perbualan yang bertema. Membina perbualan yang bertema ataupun bertajuk kawin al-hiwar bil mawdu'. Jadi kita akan membina perbualan yang bertema ataupun yang bertajuk. Jadi untuk memudahkan kamu, saya ada berikan beberapa langkah. Saya akan berikan beberapa langkah supaya memudahkan kamu bagaimana untuk memulakan perbualan yang bertema. Okey. Jadi langkah yang pertama sekali kamu kena pilih tajuk yang sesuai. Kamu kena pilih tajuk yang sesuai. Kenapa kamu kena pilih tajuk yang sesuai? Kamu kena faham tajuk kamu nak berbual tu perlulah menggunakan sesuai dengan tajuk. Contohnya kamu berbual di sekolah contohnya. Takkan kamu nak berbual berkenaan tentang binatang peliharaan kamu. Jadi menampaknya di situ tidak kena ataupun tidak sesuai, tidak munasib. Pilih tajuk yang kamu suka. Betul juga. Kenapa pula pilih tajuk yang kamu suka? Supaya kamu akan dapat bila tajuk kamu suka ni, kamu tahu perkataan-perkataan, lahjah ataupun kita kata bentuk-bentuk ayat yang kamu akan gunakan nanti. Itu tajuk yang kamu suka. Contohnya kalau perempuan dia suka bunga, jadi tak elok lah kalau dia, bukan tak elok, tak sesuai kalau dia berceritakan pasal kereta. Tapi kalau dia suka kereta tak ada masalah. Begitu juga lelaki, kalau dia suka berbicara pasal motor contohnya, tiba-tiba dia nak cerita pasal masak, mungkin tidak berapa kena. Pilih tajuk yang mudah dan dekat dengan kamu. Jadi tajuk yang mudah dan dekat ni maksud dia janganlah kamu pilih tajuk yang contohnya Bima Sakti ataupun galaksi. Kamu pun tak pernah pergi galaksi tapi nak membicarakan pasal tu. Tak perlu pun. Pilih tajuk yang mudah, contohnya kehidupan kamu di sekolah ataupun kehidupan kamu di rumah sewa, kehidupan kamu di asrama. Apa lagi? Contohnya kamu selalu kalau duduk di rumah sewa selalu pergi pasar, pergi bank, pergi masjid. Itu tajuk-tajuk yang mudah dan dekat dengan kamu. Dan juga pilih tajuk yang kamu kuasai perbendaharaan kata berkaitannya. Maknanya perbendaharaan kata ni mufradat ataupun vocabulary yang kamu kuasai. Kalau kamu tak kuasai pun tak nak, kamu kena hafal. Kemudian langkah-langkah yang kedua, kita recall balik. Kita recall daripada mula semester 3 minggu yang pertama hingga minggu-minggu yang terakhir dalam semester yang keempat ni, perkataan-perkataan yang telah diajarkan kepada kamu, kemudian pola-pola ayat yang telah diajarkan kepada kamu, yang perlu kamu ingat supaya memudahkan kamu untuk membina perkataan. Contohnya di sini saya nyatakan jenis-jenis perkataan, kata nama, kata kerja, kata hubung, kata ganti nama, kata tunjuk, milik, kata tanya dan juga nombor. Ini adalah beberapa mufradat ataupun kita kata kalimat-kalimat yang perlu kamu hafal, yang kamu perlu kuasai, yang wajib kamu hafal supaya memudahkan kamu di takwinal hiwar. Dan kemudian langkah yang ketiga, apabila kita dah dapat tajuk, contoh dia, tajuk kita ummun, contoh dia ummun, maksudnya mak. Sediakan beberapa patah yang berkaitan tajuk yang dipilih. Ada beberapa patah ni yang ada kena mengena, muta'alliq ni anil mawdu', muta'alliq an ummun masalah. Yang ada kena mengena dengan mak. Contohnya apa dia perkataan dia? Contohnya mak ni selalunya cantik kan, baik. Dan mungkin ada orang kata, mak ni boleh tengok mak je nampak masak. Mak ni masak memang sedap lah. Tapi bukanlah mak ni kita punya tukang masak. Tapi maknanya, mak ni suka bunga contoh. Suka pergi pasar. Itu perkataan-perkataan yang kamu boleh gunakan. Jadi perkataan ni, perkataan yang mudah. Perkataan yang ringkas dan yang mudah dipahami. Janganlah nak yang bombastik. Yang bombastik ni kadang-kadang boleh. Tapi kita kena faham, kita kena ingat, kita kena kembali semula kepada matlamat. Bahasa Arab ditawarkan di peringkat diploma vokasional pertama sekali untuk memberi kemahiran asas. Ini bukan diploma bahasa Arab tetapi diploma vokasional Malaysia. Pastikan kamu menguasai tanda muannas dan muzakkar. Ingat balik tanda lelaki dan perempuan. Dan kemudian tips, boleh mulakan dengan jawapan dahulu. So ini tips ni yang akan kita gunakan untuk sesi yang pertama ni. Ini mulakan dengan jawapan dulu. Macam mana tu Ustaz nak mulakan dengan jawapan dahulu? Jadi ini adalah dia punya langkah. Jadi kita dah bersedia dengan beberapa perkataan kita dan bersedia dengan tajuk. Jadi kalau kamu ada pen dan pensel, kamu boleh mulakan. Kamu boleh mulakan.
perkataan apa, tajuk apa, berdasarkan kamu punya kefahaman ataupun kamu punya penguasaan. Jadi kita tengok contoh yang mula-mula ni. Okay. Jadi kita sama-sama sediakan pensel, sediakan kertas, kita akan mulakanlah. Bagaimanakah kaifa takwin al-hiwar bil mawdu'. Okey. Pertama sekali saya dah beritahu ikhtar al-mawdu', pilih tajuk. Jadi pilih tajuk ni biarlah mudah. Mudah, mana sahlah. Kemudian tak ada susah sangat. Tak ada susah sangat dan kemudian kamu kuasai dia punya mufradat. Jadi ini tajuk kita pada kali ini saya bawakan ialah tajuk buku. Tajuk buku. Jadi kalau tajuk buku ni rasanya semua orang tahu buku, semua orang tahu apa dia buku kan. Jadi kamu tengok ayat-ayat yang saya bawakan ni ini buku nampak. Kita gunakan apa? Kita gunakan apa kata tunjuk kan. Kemudian buku saya ni kita gunakan hak milik. Warnanya ni pun kita gunakan hak milik merah. Tak ada masalah. Buku saya di dalam kelas. Saya beli buku di kedai. Saya sayang buku saya. Nampak? Ini adalah ayat-ayat yang mudah. Ayat-ayat yang mudah. Jadi kita dah saya dah kata tadi tips dia antara langkah-langkah dia bina ayat dalam bahasa Melayu dulu. Bina ayat dalam bahasa Melayu dulu dan kemudian kita terjemahkan. Kita terjemahkan kepada bahasa Arab. Hadza kitabun. Ustaz, kita nak memulakan perbualan ni kenapa kena kita terus jawab dia? Tu saya dah beritahu tadi tips yang mula-mula tadi. Ini untuk permulaan. Kita panggil maharat bawah ni, maharat yang mula-mula ni, maharat ula ni, maknanya di peringkat permulaan ni kita bina ayat dulu, baru kita bina soalan. Memudahkan kamu. Kemudian nanti kita naik maharat syani, maharat salis, tak ada masalah. Maharat yang lagi tinggi, mana peringkat lebih tinggi, kita terus saja kita tanya jawab. Yang ini tips ini bagaimana untuk memulakan perbualan. Jadi kita buat ayat dulu. Hadza kitabun. Mana ini buku. Jadi secara nak tak nak, apabila kamu baca hadza kitabun, kamu dah tahu dah apakah adawat al-istifham yang munasib ataupun yang sesuai muta'alliq antilkal ayat. Maknanya kamu dah tahu dah apakah kata tanya yang sesuai dengan ayat ni. Kamu dah mula nampak. Hadza kitabun. Rasa-rasa apakah kata tanya yang sesuai ataupun kata-kata yang boleh kita gunakan untuk membina soal litakwinal as'ilah muta'alliq an tilkal ayat. Yang ada kena-mengena dengan ayat. Okey, jangan risau. Simpan dulu jawapannya. Simpan dulu jawapannya. Kita pergi pula kepada ayat yang kedua. Kitabi, nampak? Kitabi launuhu, nampak? Kita gunakan dua domain. Kitabi, buku saya, launuhu ahmar. Ustaz, saya tak suka lah merah. Akhdar, warnanya hijau, tak ada masalah. Launuhu ahmar. Kitabi launuhu ahmar. Tak ada masalah. Ahmar ke akhdar ke asfar ke azraq ke, tu pulanglah. Boleh rujuk kepada buku yang kamu ada tu untuk menunjukkan warna. Jadi buku saya warnanya merah. Jadi dekat sini kamu dah boleh ikhtar adawat al-istifham al-munasib wa muta'alliq anil jawab, anil ijabah. Maknanya apakah adawat istifham yang kamu boleh gunakan sesuai dengan jawapan di sini. Jadi mungkin dah ada yang ada jawapan ataupun mungkin yang dah ada pun soalan. Jadi saya harap simpan dulu. Simpan dulu. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Kitabi fil fasl. Kitabi fil fasl. Jadi apabila kita menggunakan fi, kita menggunakan fi, maknanya kita menggunakan huruf jar. Kita menggunakan huruf jar, maknanya kita boleh memperbagaikan lagi kita punya perbualan. Nampak? Tadi kita gunakan kata tunjuk, kita gunakan hak milik, dhamir muttasil. Kemudian kita gunakan pula huruf jar, ataupun huruf jar ataupun huruf ataf. Jadi maknanya dekat sini kamu boleh mempelbagaikan ayat kamu. Yang penting al-muhim tilkal ayat, dikatakan mufidah.
wasahlan. Dan kita tak payahlah, mana ayat tu lengkap dan juga mudah, tak perlu ayat yang bombastik, terlampau dewa sangat ataupun terlampau bimal sakti sangat, tak perlu. Okey, jadi ini asas. Jadi kita habis fil fasl, maknanya buku saya di dalam kelas. Jadi maknanya ikhtar adawat al-istifham al-munasib an muta'alliq an al-ijabah. Ini jawapannya, apakah rasa-rasanya adawat istifham yang ada kena-mengena dengan kitabi fil fasl. Okey, ini ayat yang ketiga. Kita pergi kepada ayat yang keempat. Ashtari kitabi fid dukkan. Ashtari, saya beli, kitabi, buku saya, fid dukkan. Maknanya saya beli buku di kedai. Kita gunakan lagi, kita masukkan pula kata kerja kat sini. Kita masukkan pula kata kerja. Mana cantik ayat ni, saya beli buku di kedai. Jadi kitabi kita masih gunakan fid dukkan. Kita menunjukkan tempat. Saya beli buku ni di mana? Di kedai. Jadi apakah adawat istifham yang sesuai? Adawat istifham yang sesuai. Okey. Jadi kita pergi kepada ayat yang terakhir untuk tajuk. Cukuplah 5. Naam, ana uhibbu kitabi. Naam, ya, saya sayang buku saya. Okey. Bila sebut saja naam, rasanya tak ada masalah bagi kamu untuk menentukan apakah adawat al-istifham yang akan kita gunakan untuk litakwinal as'ilah muta'alliq anil ijabah. Nak membina soalan yang ada kena-mengena dengan jawapan. Naam, ana uhibbu kitabi. Okey. Nampak, ini adalah 5 ayat yang boleh kamu bina muta'alliq anil hiwar, yang ada kena-mengena dengan tajuk muta'alliq anil maudhu', yang ada kena-mengena dengan tajuk, dengan maudhu', mana tajuk. Jadi ini kelima-lima ayat. Saya ulang balik apa ayat-ayat dia. Okey. Hadza kitabun. Ini buku. Kitabi launuhu ahmar. Buku saya warnanya merah. Dan kitabi fil fasl. Buku saya di dalam kelas. Buku saya di dalam kelas. Dan ayat seterusnya, ashtari kitabi fid dukkan. Saya beli buku di kedai. Di kedai. Dan kemudian, na'am, ana uhibbu kitabi. Ya, saya sayang buku saya. Okey, ini 5 ayat. Jadi rasa-rasanya apakah soalan-soalan yang boleh kamu bina? Yang boleh kamu bina supaya kita dapat membentuk satu perbualan yang cantik. Dimulakan dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifa haluka? Alhamdulillah, ana bi khair. Sabahal khair. Sabahan nur. Contoh dia, kamu jumpa dengan kawan-kawan kamu di waktu pagi kan. Okey. Jadi kita mulakan. Ma hadha. Betul tak? Rasa-rasanya ada tak yang dah dapat dalam kepala otak dia soalan ini? Dah dapat dalam fikiran dia. Ma hadha. Apa benda ni? Ini buku saya. Mungkin masa tu buku tu mungkin kamu tunjukkan gambar ke ataupun ini apa orang tu nak, ni buku saya. Buku tu nanti ada dalam kelas. Ma hadha. Jadi jawapannya dah beritahu tadi. Hadha kitabun. Nampak? Itu teknik bagaimana kita nak membina perbualan. Kita mulakan bada'a bil ijabah. Kita mulakan dengan jawapan dulu. Jawapan. Dan kemudian kita kena tahu, yang penting kita kena ikhtar al-maudhu' al-munasib. Kita kena pilih tajuk yang sesuai. Tajuk yang mudah. Tajuk yang kamu kuasai dia punya mufradat ataupun perbendaharaan kata. Okey. Ini soalan bagi jawapan yang pertama. Ma hadha? Hadha kitabun. Okey. Kedua pula. Ma launun kitabuka? Okey. Ma launun? Apa warna buku kamu? Jadi jawapan dia kitabi launuhu ahmar. So macam mana penggunaan kitabuka? Nampak? Kamu bukan nak bertanya tentang buku kamu, tapi kamu nak bertanya tentang buku kawan kamu. Jadi penggunaan ka ataupun penggunaan hak milik tadi, dhamir muttasil, betul? Okey? Ma launun kita buka. Kalau perempuan, kita buki, betul? Okey. Itu soalan yang
Yang kedua, bagaimana kita nak tanya warna buku tersebut. Untuk soalan yang ketiga, aina kita buka. Okey. Mungkin ada yang dapat jawapan aina kita buka sebab apa? Sebab Ustaz tadi Ustaz gunakan kata kerja kata apa huruf jar fi. Jadi mesti merujuk kepada tempat. Jadi untuk adawat al-istifham ada 3 yang merujuk kepada tempat. Aina, ila aina, min aina. Betul. Jadi kita gunakan aina kita buka. Di mana buku kamu? Jadi jawapan dia kitabi fil fasli, buku saya di dalam kelas. Okey. Aina tashtari, kita buka. Di mana kamu beli buku kamu? Aina tashtari. Sebab apa? Jawapan dia nanti fiddukan. Betul? Jawapan dia fiddukan. Tashtari, kita buka. Okey. Kemudian kita pergi kepada soalan yang seterusnya, soalan yang terakhir bagi tajuk ni. Hal anta. Ustaz, kenapa guna hal? Saya ulang balik. Adawat al-istifham, hal, jawab dia mestilah 2 saja, na'am ataupun la. Barulah kamu ada ayat penerangan. Adakah anta tuhibbu, suka, sayang kepada kitab kamu? Na'am, ana uhibbu kitabu. Ana uhibbu kitabi. Saya sayang kitab saya. Nampak? So jadi maknanya bila kita gunakan hal, maka 2 je jawapannya, na'am ataupun la. Okay? Jadi ini adalah soalan-soalan yang boleh kita bina untuk membentuk perbualan. Dan kemudian kita tutuplah perbualan dengan syukran. Tutuplah jazilan. Dan kemudian ilal liqa ma'assalamah. Nampak? Kita gunakan balik bidayah al-hiwar tadi kan. Nota-nota dalam bidayah al-hiwar tadi untuk kita tutup kita punya perbualan. Jadi rasa-rasa berapa banyak? Assalamualaikum, waalaikumsalam, 1 baris. Kaifa haluka? Alhamdulillah bukhair, 2 baris. Sabahal khair, sabah nur, 3 baris. Kita ulang balik. Okey. Okey. Ma hadha? Tu dapat baris. Hadha kitabun. Kemudian kita soalan yang kedua pula. Ma launun kita buka? Dapat 5 baris dah. Launun kitabi laun kitabi launu ahmar. Okey. Aina kita buka? Dapat 6 baris dah. Kitabi fil fas. Soalan yang keempat pula. Aina tashtari kita buka? Di mana kamu beli? Aina tashtari kita buka? Dapat 7 baris. Tashtari fil dukan. Betul. Kemudian hal anta tuhibbu kitabu? Dapat 8 baris. Na'am, uhibbu kitabi. Ana uhibbu kitabi. Saya sayang buku saya. Kemudian syukran. Afwan jawab dia dah 9. Ilal liqa ma'assalamah. 10 baris. Betapa mudahnya untuk membina apa kita panggil ma ashala li takwin al-hiwar bistikhdam tilkal kalimat. Kita menggunakan kalimah-kalimah yang saya sediakan sebelum ni, kita buat perbualan mudah sahaja kita dapat 10 baris. 10 baris kamu berbual bil maudhu', bukan berbual yang sia-sia tapi perbualan yang bertema. Perbualan yang bertema. Nampak? 10 baris. 10 baris. Okey. Untuk pertemuan sesi 1 ni saya bagikan lagi satu contoh. Saya bagikan lagi satu contoh. Ini tajuk ni favorite ramai ni. Walaupun saya tak ada kucing tapi rumah saya suka kucing. Saya suka kucing kan. Jadi kita tengok Jadi nampak bagaimana tadi kita membina ayat supaya membentuk perbualan yang cantik dan ada tajuk. Dan ada tajuk. Mudah je benda ni sebenarnya. Yang penting kita ada vocabulary, kita ada perbendaharaan kata dan kemudian kita masukkan sikit. Ingat, pertama sekali tips yang pertama apa dia? Yang pertama kita tajuk mudah, perbendaharaan kata dan yang kemudian yang paling penting
Jangan risau kita belajar ni bermula daripada bawah. Kita bina ayat dalam bahasa Melayu. Bilughatil Malayyiyah awalan. Ha. Semua di depan saya tengok video saya ni semua orang Melayu. Orang Arab tak tengok video ni dah. Kecuali yang bagi video ni ada Arab sikit lah, Arab celuk. Jadi maknanya kamu kena faham ini tips bagaimana untuk membina perbualan. Dan kemudian bila hari-hari kamu bina perbualan, satu hari satu perbualan, 10 baris macam tadi, 10 baris, maka lama-lama nak tak nak insya-Allah kamu akan mudah untuk membina perbualan. Tak perlu lagi dah guna dalam bahasa Melayu. Ataupun tak perlu lagi dah guna tips saya iaitu buat soalan buat jawapan dulu baru soalan Okey, kita mulakan semula kita punya kita mulakan semula kita punya kelas. Kita sambung semula Okey, untuk tajuk tadi iaitu kucing Okey. Biasalah. Okey. So tajuk kucing bila tajuk kucing ni semua tahulah kalau ada kucing lagi bagus Ini kucing saya. Buatlah ayat dulu. Nama kucing saya Tiger. Itu kalau kucing kamu Tiger. Ada nama Montel, ada nama Oyen, ada nama Mangkuk. Tak kisahlah itu nama kucing kamu Kucing saya minum susu. Ustaz, kalau kucing saya dia minum air sirap. Air sirap ni dalam bahasa Arab tak ada air sirap. Jadi kamu tulislah air sirap pun tak ada masalah. Ma'us sirap. Air sirap. Kucing saya tidur di bilik. Saya sayang kucing saya. Okay. Ini 5 ayat yang kamu bina perkataan dia ini kucing saya minum, susu, tidur, bilik, sayang. Ini perkataan-perkataan yang kamu boleh hafal. Yang dah biasa dah daripada semester 3 kita gunakan perkataan-perkataan ni. Betul Untuk dalam kita punya dalam kita punya pembelajaran kita gunakan perkataan-perkataan ni sahaja. Jadi untuk kita memulakan tajuk kucing ni masih lagi kita menggunakan tips yang lama iaitu bina ayat dulu bilughatil malayyiyah awalan kita mulakan dengan bahasa Melayu dulu kemudian kita terjemah ke dalam bahasa Arab kita terjemah dalam bahasa Arab. Okey, hadza qitti. Ini kucing saya. Hadza qitti. Okey. Ini kucing saya. Kemudian ismuhu Tiger. Ismuhu Tiger. Tiger. Oh, Arab ni dia sebut Tiger ni lain macam sikit Tak salah kamu sebut ismuhu Tiger. Okey. Namanya Tiger. Qitti syaribal halib. Kucing saya minum susu. Ataupun agak kata ma'u sirap. Qitti syariba ma'un sirap. Tak ada masalah. Qitti syarib apa lagi? Ma'ul ma'dani, air mineral. Tak ada masalah. Okey, kemudian ayat seterusnya qitti nama fil ghurfah. Kucing saya dia tidur di mana? Di bilik. Kalau dia tidur kat luar fil kharij. Di luar. Aku tak ada masalah. Fi kharijil bait. Di luar rumah. Okey. Okey, kemudian na'am ana uhibbu qitti. Rasanya untuk kali ni rasa tak ada masalah untuk kamu untuk kamu membina persoalan sebab tadi dah ada kan dia punya hin ataupun saya katakan dia punya bantuan-bantuan sebelum ni betul untuk membina ayat. Jadi kita terus saya cuma nak ulang balik ayat dia dalam bahasa Arab Okey. Ulang daripada yang mula sekali. Okey. Hadza qitti. Ini kucing saya. Hadza qitti. Ustaz, kalau kucing betina, qittatun. Hadhihi qittati. Hadhihi qittati. Zalika qitti itu kucing saya. Ataupun tilka qittati. Qittati. Itu perempuan. Okey. Kemudian ayat yang kedua, ismuhu Tiger. Ismuhu
tiger namanya. Nampak, kita gunakan who ni merujuk kepada lelaki jantan. Mana kucing kita tu jantan. Ustaz, kalau kucing saya montel Oyen tapi dia ni betina, ismuha Oyen, ismuha montel contoh dia, ismuha cumi-cumi contoh. Ada nama kucing cumi-cumi, tak ada masalah. Yang penting penggunaan muannas muzakkar, penggunaan jantan dan betina, ismuha untuk betina. Okey, kita pergi lagi. Qitti syaribal halib. Kucing saya minum susu. Tak kisahlah. Minum apa pun. Okey, kemudian Qitti nama fil ghurfah. Nampak? Bila kita dah bina ayat ni, kucing saya tidur di bilik, kamu boleh apa? Kamu boleh ubah lagi ayat ni, tambah lagi kamu punya ni. Qitti syaribah tadi minum, betul? Qitti makan pula, akala, ataupun qitti laiba pula, bermain. Nampak? Daripada sini, daripada pola ayat ni, kamu boleh membina lagi beberapa ayat dan kemudian kamu akan boleh membina soalan dan membentuk al-haywar yang lagi panjang lagi. Kalau tadi saya bagi 10 baris, mungkin kamu boleh bina sampai 12 ke 13 baris. Tanya jawab satu baris, sampailah 13 baris. Kamu boleh bina. Okay? Tapi itu bukan matlamat saya. Matlamat saya ialah kamu dapat bina sekurang-kurangnya 5 cukup dah. Sekurang-kurangnya. Okey. Qitti nama fil ghurfah. Kucing saya tidur di dalam bilik. Naam. Ana uhibbu qitti. Contohnya, Ustaz, boleh tak saya tak suka kucing. Sebab apa? Kucing itu kucing abang kamu. Dia suka cakap kamu, dia suka kacau kamu pun boleh, tak ada masalah. Nampak? Kita nak mempelbagaikan olahan ayat, nak mempelbagaikan pola ayat. Jadi ingat balik pola ayat yang 25 tu yang sebelum kita bincangkan. Itulah kamu punya panduan untuk membina ayat sebelum kita membina soalan mahadha. Datuk pun tanya mahadha, ini kucing saya. Ada qitti. Masmu qittuka. Apa nama kucing kamu? Nampak? Sebelum ni kita dengar masmuka, betul? Ka ni kat sini je. Tapi sebab nak beritahu ni nama kucing, bukan nama orang, bukan nama tuan kucing. Masmu qittuka. Apa nama kucing kamu? Kemudian madza qittuka, apa yang kucing kamu tashrab? Apa yang dia minum? Apa yang dia main? Apa yang dia makan? Nampak? Kamu boleh bina dah banyak macam soalan. Sebab apa? Dia punya ijabah dah ada, dah siap. Kamu je nak reka. Aina qittuka tanam, di mana kucing kamu tidur? Aina, ataupun di mana kucing kamu bermain? Ataupun di mana kucing kamu berehat, contoh dia. Dan kemudian hal anta tuhibbu qittuka, adakah kamu menyayangi kucing kamu? Jadi ini adalah soalan-soalan. Saya ulang balik daripada yang pertama. Mahaza. Mahaza. Ini soalannya apa? Ni apa ni? Ni kucing. Mungkin Atuk ni tak tahu kucing tu. Mungkin saya tak kenal kucing. Ni apa benda ni? Ni kucing Ustaz. Yalah, kalau dah bulu dia dah lebih kurang macam anjing peliharaan tu kan. Ada yang dia cukurnya bulu kaki tu sehingga sikit. Di bawah tu macam kasut tu kan. Tak tahu ni apa ni? Ni kucing Ustaz. Masmu, apa nama dia? Kemudian apa yang dia minum? Apa yang dia makan? Apa yang dia main? Kat mana dia tidur? Aina qittuka tanam, kat mana dia berehat? Contoh dia. Dia tak ada apa? Adakah kucing kamu dah berkahwin ke belum? Mana kita tahu kan? Itu soalan-soalan yang boleh kamu tanya. Dan ujung sekali, hal anta tuhibbu qittuka. Adakah kamu menyayangi kucing kamu? Naam, uhibbu qitti. Kemudian syukran, mengucapkan salam. Jawapannya afwan. Ilal liqa, sehingga bertemu lagi, ma'assalamah. Dengan keselamatan. Nampak? Kamu dah ada 10 baris. 10 baris perbualan yang ada maudhu', fi hal maudhu'. Padanya ada tajuk, bukan sembang huru-hara, sembang macam orang sembang di kedai kopi. Tak, tapi kamu berbual di dalam bahasa Arab menggunakan kaedah-kaedah yang telah saya bagikan kepada kamu untuk membina perbualan yang mudah. Okey. Ini panduan tambahan. Bina ayat menggunakan bahasa Melayu dahulu.
pastikan guna perkataan yang mudah dan senang. Jangan gelojoh. Membina ayat tahap tinggi, tahap dewa, tapi kamu sendiri pun tak faham. Kamu main ambil saja dalam buku. Ataupun ambil daripada mana-mana kamu, ataupun kamu tengok dalam Google, itu semua masalah sebenarnya. Boleh gunakan pola ayat pendek sebagai panduan. Saya dah beritahu kan, pola ayat pendek ada 25 pola sebelum ni. Semester 3 ada, semester 4 pun ada pola ayat pendek. Jadi gunakan tu sebagai panduan untuk membina ayat. Panduan tu bukanlah maksudnya kamu ikut sebiji-sebiji, tak. Mungkin mula-mula kamu ikut sebiji, kemudian kamu olah. Ikut kekreatifan kamu. Okey, pilih tajuk yang kita suka, yang kita minat, yang dekat dengan kita. Nampak? Itu pun tadi saya dah ingatkan. Yang kita suka, yang dekat dengan kita. Jangan malu salah orang yang handal. Kata saya handal tidaklah. Tapi orang macam saya pun selalu salah. 1000 kali salah. Jadi selamat maju jaya. Jadi saya bantu lagi ini tajuk-tajuk yang kamu boleh buat. Padang, hobi, pekerjaan, binatang. Bukanlah masuk pekerjaan ni ada tak. Contohnya guru. Ataupun contohnya kamu minat jadi askar. Jadi askar. Ni apa? Ini askar. Ini cita-cita saya. Contohnya. Di mana askar bekerja? Contohnya di kamp askar condition. Itu contoh-contoh yang boleh kamu buat. Bukanlah masuk bila cerita buah-buahan ni. Cerita buah-buahan tak. Buah-buahan apa dia cerita buah-buahan? Contohnya apple. Ni apa? Ini apple. Apalah warna apple? Warna apple hijau. Apa rasa dia? Rasa dia manis. Contoh. Nampak? Binatang, tumbuh-tumbuhan. So ini banyak tajuk-tajuk serangan yang boleh kamu bina. Okey. Untuk sesi yang pertama ni, saya minta kamu bina beberapa, kalau kata beberapa bina 10 baris cukup dah. 10 baris. Di 10 baris ni kamu hantar minggu hadapan. Minggu hadapan 10 baris bermula dengan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kaifahaluka? Alhamdulillah bukhair. Kemudian sabal khair ataupun masal khair. Sabal nur, masal nur. Mulakan dengan 3 bidayah al-hiwar tadi. Kemudian 5 baris tanya jawab berdasarkan tajuk, mana-mana tajuk yang kamu suka. Pilihlah mana tajuk yang kamu suka, tetapi tajuk tu mestilah yang ada dalam ni saja. Padang, hobi, pekerjaan, binatang, ayat saya, makanan, minuman, ladang, makmal, dalam ni saja. Kemudian tutup dengan syukran, jawab dia afwan, dan ilal liqa ma'assalamah. So mesti ada 10 baris, tulis dalam kertas, kamu WhatsApp dan kemudian kamu hantar pada saya minggu hadapan. Minggu hadapan. Tak payah rakam dulu. Ini hantar pakai kertas saja, snap. Itu sajalah untuk pertemuan kita pada kali ini. InsyaAllah ada masa kita berjumpa lagi untuk sesi yang kedua bagi perbualan bertema. Jadi tamat kelas kita InsyaAllah. Jadi insyaAllah selesai. Saya minta tolong buat kerja mana yang mampu. Kalau tak mampu, WhatsApp saya, Ustaz, saya tak ada lain. Ustaz, pun saya ada apa yang kawan kamu. Ustaz, saya tak mampu nak tulis. Ada masalah. Kalau tak mampu nak tulis, kamu boleh type. Kalau tak boleh type pun tak ada masalah. Yang penting maklumkan pada saya sebab apa, saya ambil rekod. Apabila kamu hantar kerja, saya ambil rekod. Tapi kalau kamu tak beritahu, saya tak ada alasan untuk letakkan dekat kamu punya rekod. Okey, jadi sampai sini dahulu. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.